sejahtera. Seperti yang kita sedia maklum, seluruh dunia dan Malaysia telah dilanda pandemik COVID-19. Disebabkan pandemik ini, seluruh lapisan masyarakat iaitu para guru dan para murid terpaksa belajar dari rumah. Seiring dengan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP dilaksanakan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Kaedah pembelajaran secara dalam talian merupakan satu keperluan. Perkembangan teknologi masa kini menjadikan pelantar dalam talian merupakan pelantar jarak jauh yang terbaik. Terdapat pelbagai jenis platform pembelajaran digital yang berpotensi dan mempunyai banyak ruang untuk dieksplorasi. Berbagai inisiatif pembelajaran dalam talian yang diperkenalkan seperti Akademi YouTuber Malaysia iaitu AYU, EDU Web TV serta program TV kelas atau rumah. Sesi pembelajaran ini secara santai dengan bantuan media dan gadget. Pengajaran dalam talian membolehkan proses pembelajaran secara dalam talian tanpa mengira jarak dan bilangan ahli yang melayarinya. Justeru, pertandingan secara dalam talian dilaksanakan bagi mencongkil bakat murid dan membentuk kemenjadian murid semasa PKP. Baiklah, kita teruskan dengan fokus kajian. Fokus kajian ini ialah kajian reka bentuk dan pelaksanaan karnival. Selain itu, turut mengenal pasti tahap keberkesanan karnival dalam kalangan guru, murid dan ibu bapa serta merujuk pandangan pakar. Meninjau keperluan pelaksanaan karnival ini negaraku merupakan objektif kajian yang memerlukan mereka bentuk dan menilai keberkesanannya dalam kalangan guru, murid dan ibu bapa. Terdapat 3 soalan kajian, iaitu yang pertama, apakah keperluan pelaksanaan karnival ini negaraku dalam membentuk kemenjadian murid berdasarkan pandangan pakar? Soalan kedua, bagaimanakah reka bentuk karnival ini negaraku dalam membentuk kemenjadian murid berdasarkan pandangan pakar? Dan yang ketiga, apakah keberkesanan karnival ini negaraku bagi membentuk kemenjadian murid dalam kalangan guru, murid dan ibu bapa? Aktiviti bersempena sambutan kemerdekaan ini akan melibatkan penyertaan pelajar secara menyeluruh. Pertandingan yang diketengahkan ialah pertandingan bercerita, syarahan, kreatif dan kuis ini negaraku bagi memastikan penyertaan pelajar yang menggalakkan. Metodologi kajian ini yang melibatkan reka bentuk memerlukan modifikasi 3 fasa. Berlaku gabungan fasa 2 dan 3 menjadi 1 fasa. Merujuk Saedah Siras 2020 untuk memastikan proses mereka bentuk dan membangunkan produk adalah konsisten dalam fasa yang sama. Berkenaan instrumen pula yang melibatkan fasa 1, 2 dan 3 seperti berikut. Fasa 1 melibatkan protokol temu bual bagi melaksanakan analisis keperluan karnival ini negaraku dilaksanakan. Seterusnya, fasa 2, instrumen soal selidik bagi meneliti reka bentuk karnival yang perlu dilaksanakan berasaskan pandangan pakar. Fasa 3 pula, instrumen soal selidik bagi meneliti keberkesanannya dalam membentuk kemenjadian murid dalam kalangan ibu bapa, murid dan guru. Persempelan bertujuan iaitu purposive sampling digunakan.
Dalam fasa pertama, terdapat 3 orang pakar bidang iaitu seorang penulis buku teks bahasa Melayu dan 2 orang ketua panitia bahasa Melayu terlibat. Semasa fasa kedua pula, terdapat 15 orang pakar heterogenus iaitu 5 orang guru bahasa Melayu, 5 orang guru YouTube, seorang guru inovasi dan 3 orang ketua panitia serta seorang penulis buku bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Seramai 10 orang murid, 10 orang ibu bapa dan 10 orang guru terlibat dalam fasa 3. Dapatan kajian dalam fasa 1 mendapati ketiga-tiga sampel kajian bersetuju bahawa karnival ini perlu dilaksanakan. Hal ini demikian kerana dapat membantu daripada segi kemenjadian murid, juga menyokong usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan murid yang berdaya saing. Seterusnya, fasa 2, terdapat 100% sampel kajian bersetuju bahawa karnival ini dilaksanakan secara dalam talian sepenuhnya. Manakala terdapat 86.6% bersetuju bahawa keempat-empat pertandingan dibuka dan diberi peluang kepada semua murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Pemilihan pemenang berdasarkan kategori dan terdapat 93.3% sampel kajian bersetuju. Pemilihan peringkat saringan dikira melalui jumlah like dan view. Penyertaan yang mempunyai jumlah like dan view terbanyak akan dipilih ke peringkat akhir. Seterusnya, terdapat 100% sampel kajian mahu penilaian serta pemilihan pemenang pada peringkat akhir ditentukan oleh juri yang dilantik. Kita beralih dalam fasa 3 yang menentukan keberkesanan karnival ini negaraku yang dapat membentuk kemenjadian murid. Sampel bersetuju bahawa karnival ini diadakan pada masa yang tepat dan berkesan dalam usaha membentuk kemenjadian murid. Justeru, murid merasai pengalaman bersaing secara sihat, belajar nilai keyakinan diri, nilai berusaha serta kreativiti melalui persembahan. Pelaksanaan karnival ini mendapat refleksi yang cukup baik menurut Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Bahasa Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Namun, penambahbaikan yang harus dilakukan ialah mengadakan kolaboratif bersama dengan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, sekaligus mendapatkan pengiktirafan di peringkat kebangsaan supaya penyertaan murid dapat direkodkan ke dalam buku PAJSK. Kesimpulannya, pelaksanaan karnival ini merupakan satu amalan sangat baik kerana dapat membangunkan profesionalisme guru dalam norma baharu. Selain itu, dapat menggilap kreativiti serta inovasi guru serta dapat mencongkel bakat murid. Seterusnya, dapat membina keyakinan diri murid. Rujukan kajian adalah seperti berikut.